Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, hari ini cikgu nak mulakan subjek PJK tingkatan 1 bagi pendidikan khas, silibus KSSM. Okey, baiklah, murid-murid semua sila buka buku di muka surat 140. Okey, 140 buku PJK anda ya. Okey, 140. Jadi cikgu besarkan ni supaya kamu mudah untuk lihat direct Okey. First, sebelum cikgu terangkan, cikgu nak beritahu. Okey, kamu boleh print rajah ni, boleh print dan tampal terus kalau ada printer. Kalau yang rajin bolehlah lukis. Itu bagusnya kalau buat sendiri. Ia boleh memperbaiki kamu punya motor halus, PJK kan. Memperbaiki motor halus kamu. Kita tak dapat nak buat motor kasar, buat aktiviti luar. Kalau sekolah sekalipun kita tak dapat nak buat aktiviti luar. Jadi cubalah buat tulis sendiri. Okey, ataupun tak mampu nak lukis, dia punya gambar ni macam sebelum ni Joel lah. Gambar dia print, dia punya fakta dia ditulis. Pun boleh juga. Ikutlah kreativiti masing-masing. Kalau lukis semua lagi bagus. Tak kisah cantik tak cantik, yang dia ada rupa lah. Cuba usaha buat. Sekurang-kurangnya melatih kamu punya motor ya. Okey, hari ni cikgu nak cerita pasal kesan negatif orang yang ambil dadah. Siapa sajalah ambil dadah. Okey, yang pertama, ni bahagian otak ni, otak manusia. Dekat kepala, dalam kepala tu ada otak. Okey, bahagian otak kurang daya kawalan keseimbangan. Contohnya macam kita ada masa PJK, cikgu suruh angkat kaki sebelah kaki. Kalau orang tu asalnya normal, boleh berjalan macam biasa, dia ambil dadah, dia keseimbangan tu kurang. Okey, seterusnya kurang daya ingatan. Maknanya makin lemah. Ingatan dia mula-mula budak tu okey je, biasa. Pandailah apa, tapi dia hisap dadah, ambil macam-macam jenis lah dadah ya, cikgu tak boleh nak sebut di sini. Dia ambil, jadi daya ingatan dia kurang. Sebab apa? Sebab dia kerap hayal sahaja. Dia ingat ada dia, dunia dia je. Sebab ingatan dia tak kuat. Okey, kurang daya ingatan maksudnya otaknya lemah, lembab. Jadi lembam, macam susah nak hafal apa-apa pun susah. Itulah maksud dia. Okey, seterusnya mudah marah. Dia suka mengamuk. Ni ikut jenis dadah lah. Ada yang tahap marah-marah boleh bunuh orang terus. Dia mempengaruhi otak kan. Sebab bahayanya dadah ya. Last sekali, untuk bahagian otak ni dia boleh jadi gila. Gila tu maksudnya tak waras. Otak dia tak boleh berfikir apa-apa. Jadi gila. Okey, seterusnya bahagian paru-paru. Apa guna paru-paru? Inilah COVID-19 ni kita semua takut. Jaga paru-paru kan. Serangan paru-paru. Hati-hati lah. Dadah ni lagi senang kena serang. Sebabnya COVID-19 kan diserang bahagian pernafasan. Jadi paru-paru sebenarnya untuk pernafasan manusia. Okey, di bahagian paru-paru, radang paru-paru. Mana paru-paru dia sakit lah nanti. Radang, dia keradangan. Radang paru-paru. Okey, barah paru-paru. Dua-dua ni penyakit lah. Radang, sakit. Barah ni memang penyakit. Sakit dada. Dada rasa sakit. Itu berpunca di paru-paru lah. Dada, rasa nafas. Okey, yang seterusnya, ni, lelah. Lelah tu sesak nafas lah. Susah bernafas. Okey, semua ni melibatkan paru-paru kita. Inilah bahagian paru-paru untuk pernafasan. Jangan kata ni perut pula. Ni paru-paru ni jantung yang kecil ni. Ini untuk darah kita dikitar. Yang ini untuk pernafasan udara. Oksigen masuk, keluar karbon dioksida. Karbon dioksida keluar ya. Okey, ni paru-paru kerja. Okey, seterusnya hati. Di sini hati ya. Ni hati, bukan perut Ni perut, yang ini yang kuning ni perut. Okey, yang ini hati. Okey, apa hati, apa dia serang apa?
menekan pengeluaran enzim dalam hati. Enzim ni bahan lah ya yang ada pada hati. Enzim tu ditekan. Enzim tu terpaksa keluar lah. Dia menekan pengeluaran enzim. Dia terpaksa, hati tu terpaksa keluarkan enzim-enzim. Dia sepatutnya tak perlu, tapi hati ni dipaksa keluarkan enzim. Dipaksa keluar enzim-enzim sebab dadah punya pasal tu lah. Jadi lama-lama dia akan, hati ni akan bermasalah lah. Jadi penyakit. Udahlah, otak dah tak betul, paru-paru dah bermasalah, hati lagi masalah. Ni lebih lagi sat tu yang pendek umur tu. Okey, seterusnya organ pembiakan. Tahu organ pembiakan? Okey, ini untuk lelaki, yang ini untuk perempuan. Okey, organ pembiakan. Okey. Kita tengok lelaki. Pengeluaran hormon testosteron merosot. Okey, hormon tu memang ada pada lelaki lah. Testosteron tu kelelakian. Kalau tak ada hormon testosteron maksudnya kamu takkan ada anak lah. Dia hormon untuk lelaki Hormon tu ada dalam lelaki punya organ pembiakan lah. Maksudnya dekat kemaluan lelaki itulah Okey, organ pembiakan, jangan tak tahu organ pembiakan. Okey, dekat organ pembiakan perempuan pula, okey, haid tidak menentu. Tahu kan haid? Dan tiap-tiap bulan perempuan ada haid, ada kitaran haid. Perempuan yang normal lingkungan 28 hari. Okey, kalau tak haid tu ada masalah lah. Mula-mula okey je ada haid tiap bulan, tiba-tiba tak ada. Itu kena jumpa doktor. Kalau di ambil dadah, ada kemungkinan besar haid tak menentu. Sekejap okey, sekejap tak. Baru 3 minggu haid, lepas tu haid lagi. Kadang-kadang tak ada haid lah. Dia tak menentu masa dia. Sepatutnya dia lingkungan 28 hari ada haid. Macam tu. Dia punya kitaran 28 hari. Okey, bilangan ovari kurang dan lemah daya penyusuan. Okey, susu tak adalah. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Jadi cikgu nak kamu cuma lengkapkan nota ni sahaja Lengkapkan nota sahaja. Kita kalau di sekolah waktu PJ benda PK ni kita tak sempat nak belajar. Jadi waktu PKP ni lah kita nak belajar. Habiskan silibus pendidikan kesihatan ni. Benda ni tak boleh main ajar cincai je. Benda biologi tau. Cikgu terpaksa rujuk juga buku-buku biologi apa semua. Dan cikgu pun terpaksa tengok nota juga kamu jangan main, cikgu saya dah tahu dah, ingat PJ senang ke. Ini bahagian pendidikan kesihatan tau, bukan pendidikan jasmani saja. Okey, jadi tugasan kamu hanyalah lengkapkan nota, kemudian tampal dalam buku PJK. Okey, itu sahaja buat kali ini. Sekian, terima kasih.